Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton saya punya video dekat YouTube ni. Hari ni saya akan buat kelas ulang kaji sebenarnya untuk kelas sains tahun 6 unit 4 interaksi antara haiwan. Tapi untuk yang baru belajar pun elok juga tengok saya punya video pada hari ini. So, kita gunakan gambar kucing yang cantik dekat situ untuk menunjukkan apa itu interaksi antara haiwan. So, anyone yang ada kucing lover, tak ada saja je. Kita teruskan, okey? Ni adalah video berkenaan dengan interaksi antara haiwan. Jom kita tengok dulu video ni. Jeff dan Jessie pergi ke hutan untuk menangkap beberapa ekor rama-rama untuk projek sains mereka. Selepas berusaha keras, Jeff berkata, "Saya sangat letih." Jessie berkata, "Oh tidak!" Dia terkejut apabila melihat sesumpah menangkap rama-rama yang cantik untuk dimakan. Apabila sesumpah menggunakan lidahnya untuk menangkap rama-rama, rama-rama cuba untuk melarikan diri. Hubungan antara kedua-dua organisma ini dikenali sebagai interaksi. Semua hidupan berinteraksi antara satu sama lain dalam persekitarannya. Sebagai contoh, apabila katak menangkap lalat atau burung menangkap cacing untuk dimakan. Begitu juga apabila lebah madu menghisap madu daripada bunga, interaksi adalah antara bunga dan lebah madu. Apabila interaksi adalah antara dua spesies yang berbeza, ia dipanggil interspesies. Tetapi, apabila lebah madu yang sama kembali ke sarang lebah, ia berinteraksi dengan lebah madu lain. Oleh kerana interaksi ini adalah antara spesies yang sama, ia dipanggil intraspesies. Interaksi antara spesies dalam persekitaran juga dalam bentuk kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau persaingan adalah untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, tempat berlindung dan pasangan. Serigala hidup dan memburu bersama-sama dalam kumpulan. Ini adalah suatu contoh kerjasama intraspesies. Selepas memburu, serigala ini berlawan antara satu sama lain untuk mendapatkan bahagian masing-masing. Ini adalah satu contoh persaingan intraspesies. Apabila sumber adalah mencukupi di dalam suatu persekitaran, spesies yang berbeza bekerjasama antara satu sama lain, seperti haiwan yang berbeza berkongsi air daripada kolam yang sama. Ini adalah satu contoh kerjasama interspesies. Walau bagaimanapun, apabila air tidak mencukupi, spesies yang berbeza mula bersaing antara satu sama lain. Ini adalah satu contoh persaingan interspesies. Okey, itu berkenaan dengan video sebentar tadi. Jadi awak boleh tengoklah daripada awal hingga akhir berkenaan dengan interaksi antara haiwan. Dan kita akan go through satu persatu dengan lebih mendalam dengan saya punya slide ni lah. InsyaAllah akan dapat membantu semua. Jadi kita pergi terlebih dahulu iaitu dengan maksud interaksi terlebih dahulu sebelum kita nak tahu apa itu interaksi antara haiwan, kita kena tahu dulu apa itu maksud perkataan interaksi. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Maksudnya, interaksi ni adalah perhubungan yang aktif antara hidupan. Kita tengok sekarang interaksi antara haiwan, maksudnya perhubungan aktif antara haiwan yang saling bergantung antara satu sama lain. Jadi dekat dalam video tadi dia ada sebutkan adanya persaingan intraspesies dan juga persaingan interspesies. Apa itu intraspesies dan juga interspesies? Untuk intraspesies, ianya adalah interaksi spesies yang sama. Maksudnya antara kucing dengan kucing, lembu dengan lembu dalam spesies yang sama. Bagi interaksi spesies yang berlainan, ia dipanggil sebagai interspesies. Yang ni contohnya kuda dengan harimau, itu adalah interaksi yang berlainan. Tapi mereka saling memerlukan. Contohnya macam tadi, kuda dengan harimau. Harimau memerlukan kuda sebagai makanan dia. Itu adalah interaksi lah, perhubungan yang aktif. Jadi
kita pergi pula kepada cara interaksi antara haiwan. Ni saya macam dekat dalam buku teks tu lagi clear apa yang nak disampaikan. Cuma saya hanya derivekan dalam bentuk yang macam ni supaya lagi senang faham. Okey, untuk cara interaksi antara haiwan ni dia ada dua. Yang pertama adalah persaingan. Yang pertama adalah persaingan dan yang kedua adalah bekerjasama. Kita tengok terlebih dahulu untuk persaingan ni berlaku apabila haiwan tinggal di dalam habitat yang sama. Okey, habitat yang sama dan memerlukan sumber yang sama. Terdapat dua bentuk persaingan iaitu satu spesies itu sama persaingan antara satu spesies, intraspesies dan juga persaingan antara dua spesies iaitu interspesies lah kan. Untuk yang part bekerjasama ni seperti kita dapat lihat semut bekerjasama membawa makanan dan juga kerbau bekerjasama melawan musuh. Jadi konklusinya kita dapat katakan terdapat dua interaksi yang berlaku terdapat dua cara interaksi berlaku antara haiwan iaitu persaingan dan juga kerjasama. Apabila dikatakan habitat yang sama, maksudnya dekat dalam habitat ni adalah sesuatu luas, benda yang sangat luas. Kita boleh jadikan contoh habitat. Okey, apa yang awak belajar berkenaan dengan habitat dekat tahun 5? Kita belajar habitat di kolam. Okey, dekat kolam ada apa? Habitat dekat sana. Ada ikan, ada katak, ada berudu, ada macam-macam. Ada bangau, adalah sekitar dekat kolam tu. Kalau dekat padi, macam mana pula? Jadi, habitat tu adalah tempat, tapi dekat dalam tempat tu boleh jadi ada banyak sangat haiwan. Kita masuk pula kepada faktor persaingan. Okay, yang pertama kita dah lihat untuk yang ni untuk kan kita lihat tadi ada dua cara bagi interaksi antara haiwan, faktor bagi persaingan. Kalau untuk kerjasama kita tahu kerjasama tu sangatlah simple untuk dapatkan makanan, untuk keselamatan mereka kan. That's it. Itu simple. Tapi untuk persaingan ni ada faktor-faktor lain. Itu faktor yang pertama, habitat. Nampak tak habitat di laut? Ni, saya sekejap sabar. Okey, habitat di laut, habitat di hutan dan juga habitat di padang pasir. Ni habitat dekat padang, semuanya lain-lain. Okey, menguasai habitat tempat tinggal. Habitat tu sebenarnya dah tempat tinggal, tapi yang ni macam nak lagi awak faham, menguasai habitat. Habitat tu maksudnya dah tempat tinggal lah. Dan yang kedua, nampak tak yang lovely tupai tu, itu mendapatkan persaingan, mendapatkan pasangan, maafkan saya. Dan yang ketiga adalah keperluan asas yang terhad seperti air dan juga makanan. Ini adalah menjadikan faktor-faktor persaingan dekat dalam haiwan tu sendiri. Iaitu yang pertama, menguasai habitat. Yang kedua, mendapatkan pasangan. Yang ketiga, keperluan asas seperti air dan juga makanan. Okey, apa pula faktor bagi persaingan antara intraspesies dan juga interspesies? Untuk intraspesies, kita dapat lihat adanya air, dia akan bersaing untuk mendapatkan air, makanan, kawasan dan juga pasangan. Untuk intra ni adalah dalam satu habitat yang sama. Macam mana awak nak lagi macam tak nak tertukar kan? Intera, ada perkataan A dekat belakang. Sama, S-A-M-A. S-A-M-A. Jadi, yang ni pun ada juga perkataan A, yang ni ada perkataan A. Maksudnya, intera sama intera, itu adalah untuk spesies yang sama lah. Kalau untuk inter ni antara dua spesies, maksudnya spesies yang berlainan. Dia biasanya akan berlakunya persaingan untuk air, makanan dan kawasan. Sebab kalau pasangan, semestinya kalau kerbau, dia akan cari pasangan kerbau. Takkanlah kerbau cari pasangan harimau. Itu namanya salah. Okey? Air, makanan dan kawasan. Kawasan tu kita refer kepada habitat itu sendiri. Dan kita masuk pula kepada ciri haiwan hidup berkumpulan. Kita dah lihat tadi apa itu interaksi, apa faktor-faktor interaksi bagi intra dan juga interspesies. Kita lihat pula yang haiwan ni dia sebenarnya ada
ciri hidup berkumpulan dan juga ciri hidup sendirian. Ada dua jenis haiwan dekat dalam dunia ni, iaitu haiwan yang hidup secara berkumpulan dan juga haiwan yang hidup secara bersendirian. Untuk ciri-ciri haiwan yang hidup berkumpulan ni, yang pertama, haiwan yang hidup dalam kalangan spesiesnya habitat yang sama, mencari makanan bersama-sama, berhijrah berpindah bersama-sama. Maksudnya secara dalam kumpulan lah. Semuanya sama-sama. Tak adalah dia buat seorang. Tak, ni adalah hidup yang bersama-sama. Buat dalam kumpulan je. Apa-apa yang nak dibuat adalah buat bersama kumpulan. Cari makanan, berpindah, berhijrah sama dengan kumpulan dia. Apa itu haiwan kita dapat lihat? Kat sini saya ada bagi contoh 4. Iaitu yang pertama, burung. Ni burung hijrah orang panggil. Memang nama dia burung hijrah. Bila dia nak berpindah randah, mesti dalam kumpulan. Yang kedua adalah gajah. Gajah kita kenal kan? Dia memang kena hidup dalam berkumpulan. Okey, ke mana-mana dia dalam kumpulan dia. Dan yang ketiga, okey, sabar ni yang pertama, gajah yang kedua. Yang ketiga adalah serigala. Serigala ni bila dia dalam kumpulan lagi kuat untuk dia dapatkan makanan, untuk dia menguasai tempat tu. Dia ada puak-puak dia. Dan yang ketiga adalah lebah. Lebah kita tengok tak ada lebah yang dia hidup, dia buat sarang dia seekor saja, tak. Dia kena buat sarang secara beramai-ramai. Kalau tak adalah terhasilnya madu kan. Ni yang keempat, maafkan saya untuk lebah ni yang keempat. Sekarang kita masuk pula kepada kelebihan dan kekurangan untuk haiwan yang hidup berkumpulan. Okey, kelebihan dia yang pertama, dapat bekerjasama mencari makanan. Yang kedua, saling membantu memastikan keselamatan. Yang ketiga, okey, yang dekat sini, bekerjasama mencari makanan. Contohnya serigala, dia bekerjasama. Dan possibility untuk dapat makanan tu lagi cepat. Contohnya dia memburu seekor kerbau untuk serigala. Jadi untuk dia dapatkan kerbau tu memang akan dapat lah, sebab bukannya seekor yang berburu tu. Mungkin dia mengepung. Ada taktik-taktik strategi bagi serigala. Jadi memang sudah tentu ni dia akan dapat juga makanan tu. Kalau untuk yang kedua, saling membantu memastikan keselamatan. Yang ni kita boleh lihat pada gajah. Dia menjaga keselamatan anak dia yang kecil daripada pemangsa-pemangsa seperti harimau, singa yang selalu tengok kan anak-anak gajah yang kecil tu. Dia akan memastikan keselamatan dia. Buat apa? Masa dia berjalan secara berkumpulan, dia akan letak di tengah-tengah anak tu. Dan yang ketiga adalah bersama-sama membina sarang ataupun habitat. Ini kita dapat pada lebah lah. Untuk kekurangan pula, dia yang pertama, untuk haiwan hidup berkumpulan ni mudah dijangkiti penyakit dan perlu bersaing untuk mendapatkan makanan. Okay, mudah dijangkiti penyakit, saya rasa yang ni mudah faham lah. Bila kita berada dalam kumpulan, satu yang sakit, semestinya yang lain pun akan turut merebak. Lagi senang nak merebak penyakit tu. Kalau untuk yang kedua, perlu bersaing untuk mendapatkan makanan. Yang ni maksud dia adalah contoh tadi serigala dengan kerbau. Kerbau tu seekor saja, tapi yang berburu serigala tu serigala berburu kerbau. Okey, kerbau tu seekor dan pemburu tu ada dalam, kita katakan 5 ekor. Sudah tentulah dia dah dapat makanan dia itu kerbau. Tapi untuk haiwan-haiwan serigala ni kenyang, cukup ke satu untuknya? Sebab 5 ekor dia kena bahagi pula 5 ekor tu kan untuk makan. Jadi haiwan ni dia bukannya macam manusia, dia ada tahu, okey awak makan banyak ni, awak makan banyak ni, tak. Okey, ada yang sifat yang dominan yang nakkan dia je makan. Jadi dia perlu bersaing lah untuk mendapatkan makanan tersebut. Untuk ciri haiwan yang hidup bersendirian, iaitu haiwan yang hidup sendirian tanpa kelompok. Dia memang lone ranger, dia seorang sahaja. Mencari makanan sendiri bersama spesiesnya untuk mengawal. Maksudnya dia mencari makanan dia sendirilah. Dia memang seorang-seorang dia cari makanan sendiri. Dan dia akan bersama spesiesnya untuk mengawal sahaja. Lepas pada waktu mengawal tu, dia akan back to lone ranger balik.
Okay. Contoh haiwan hidup bersendirian ialah laba-laba, ular, tapir dan juga burung belatuk. Ini adalah contoh yang agak sedikit. Kalau nak banyak, awak boleh lagi type dekat dalam Google untuk cari apa lagi contoh haiwan hidup bersendirian ni. Kelebihan dan kekurangan haiwan sendirian ni, kelebihan dia adalah tidak berkongsi makanan. Sudah tentulah kalau harimau dia berburu kerbau, seekor tu milik dia sahaja. Tidak bersaing untuk mendapatkan ruang. Yang ni untuk haiwan yang banyak lah. Maksudnya kalau dia dalam tu, mungkin ruang tu agak kecil untuk dia duduk bila dalam kumpulan. Tapi bila seorang ni, tempat tinggal tu dia je lah. Dan susah dijangkiti penyakit. Kekurangan dia, sukar mempertahankan diri daripada musuh. Sudah tentulah akan terdedah lagi kepada ancaman. Sukar mencari pasangan, terdedah kepada ancaman kepupusan. Bila sukar nak mencari pasangan sebab bila dia lone ranger, dia pergi ke jauh-jauh, bila untuk proses yang mengawan tu mungkin ada yang tak sempat nak jumpa dia punya pasangan dia. Jadi dia terdedah kepada kepupusan. Contohnya harimau untuk kita yang dekat Malaysia ni, harimau belang tu pun dah diambang kepupusan sebab dia pun antara salah satu haiwan yang hidup lone ranger. Okay, ni adalah tugasan pada hari ini. Awak semua boleh buatlah yang ni dan juga boleh jawab kuisis nanti saya bagi dekat dalam link dekat dalam WhatsApp. Hari ini kita dah belajar berkenaan dengan maksud interaksi, faktor persaingan, haiwan hidup bersendirian dan juga haiwan hidup dalam kumpulan. Kalau awak tengok dekat sini, yes, memang padat tapi saya rasa sebenarnya saya nak cut sikit tapi saya rasa kita patut ajarkan semua terus untuk ulangan session ni supaya awak lagi faham. Bila ada maksud interaksi, dekat dalam interaksi tu awak dah boleh tengok ada faktor persaingan. Daripada haiwan hidup sendirian juga awak boleh tengok ciri-ciri dia bersama terus dengan kelebihan dan kekurangannya. Untuk haiwan dalam kumpulan pun sama. Jadi saya harap awak semua boleh faham apa pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen saya punya YouTube. Komenlah kalau ada apa-apa soalan. InsyaAllah saya akan jawab mana yang saya tahu. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana setia dan selalu lihat saya punya YouTube channel. Terima kasih bagi juga yang subscribe saya punya YouTube channel. Jangan lupa, terima kasih atas support yang ditunjukkan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.